Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung surah Yusuf dari ayat 34 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Ayat 34 ni kita baca dah semalam. Tapi kita ulang hari ni untuk ambil kesinambungan ayat. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Tuhannya memperkenankan doanya. Mana doa dia? Penjara lebih baik. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ini doa dia ya. Wahai Tuhan, penjara lebih aku suka daripada perempuan-perempuan yang ajak aku kepadanya. Aku lagi suka masuk penjara daripada terjebak dengan perempuan-perempuan itu. Jadi dia minta dengan Allah supaya Allah selamatkan dia daripada wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Sekiranya kamu tidak menjauhkan aku dari tipu daya mereka, nescaya mungkin aku akan cenderung kepadanya dan aku jadi dari orang-orang yang jahil. Aku nak minal jahilin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata fastajaba lahu rabbuhu. Tuhannya memperkenankan doanya. Apa doa dia? Supaya diselamatkan daripada fitnah wanita tu. Lalu dijauhkan dia daripada tipu daya mereka. Fasarafa anhu kaidahun. Akhirnya Nabi Yusuf tidak tertarik pun kepada mereka. Allah palingkan hati dia, tidak cenderung kepada mereka. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey. Dan inilah kelebihan, kemuncak kelebihan orang yang melalui ujian sebegini, natijah dia apa? Berada di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Salah satu daripada 7 golongan yang akan berada di bawah bayang. Hari tidak ada bayang melainkan bayang dari Allah. Itulah di padang mahsyar. 7 golongan tersebut. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang membesar dalam ibadah. Pemuda membesar dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Seorang muda yang taat ni payah. Betul tak? Kita zaman muda macam-macam. Tak, agogonya, pok yeyehnya. Seluar besar bawah ke bawah dah panggil? Baik. Bill boy. Bill bottom. Bill bottom. Zaman dulu lah, zaman dulu. Lepas tu kita ni alhamdulillah nikmat dah, sebab dia kadang-kadang kita syukur atas zaman kita membesar. Betul tak? Kadang-kadang zaman tu memberikan faktor yang besar kepada kita bagaimana membentuk diri. Kalau orang zaman dulu pergi sekolah pakai skirt belakang, pakai skirt lah. Pakai luar pendek. Tapi alhamdulillah saya ni membesar zaman tak ada dah luar pendek tu.
Jadi kita masuk sekolah tu pun, sekolah rendah dah seluar panjang dah. Ada era dakwah dah berlaku dah. Kalau orang perempuan pula pakai tudung dah. Zaman dulu pakai blouse. Zaman tu alhamdulillah. Siapa saya ni lahir di Kelantan tahun 81. Pecah rahsia hari ni. Maknanya umur saya 10 tahun, 91 tu, bermula daripada tahun 90, tak ada kedai arak di Kelantan. Tak ada panggung wayang di Kelantan. Jadi kita membesar dalam keadaan tak tengok benda-benda macam tu. Itu nikmat. Kita pergi bandar pun tengok tak ada lah kata. Ada lah orang budak-budak muda duk ya. Tapi nak kata, jom hari ni kita pergi panggil wayang. Tak ada. Kita tidak membesar dalam keadaan begitu. Jadi alhamdulillah, nikmat. Betul tak? Kita ni kadang-kadang faktor membesar kita tu. Jadi Allah lindungi dari satu sudut. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah ni memang ujian besar. Salah satu faktornya adalah environment. Zaman kita, zaman anak-anak lah ni tak serupa kita dulu pula. Zaman dia environment berbeza. Memang pergi sekolah kena pakai tutup aurat, pakai luar panjang, pakai tudung. Keluar pagar sekolah tu dia macam-macam. Macam-macam pula dengan telefon, dengan gapo zaman dia tu. Jadi setiap zaman ada ujian masing-masing. Cuma siapa yang membesar dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah kata orang ni, tahu Nabi SAW sebut sebagai salah seorang daripada berada di bawah arash ataupun naungan arash di hari tiada lagi bayang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lelaki yang hatinya tergantung ke masjid. Benda ni kita dengar banyak kali, cuma kita ulanglah nak mengingatkan diri kita. Yang keempat, dua orang lelaki saling bercinta. Bercinta ni bercinta kerana Allah, berkasih sayang lah. Bukan dua orang lelaki bercinta. Zaman ni ada pula istilah lain. Lelaki suka pada lelaki, nak kahwin pula dengan lelaki. Yang tu tidak berada di bawah naungan, tu berada dalam laknat tu. Lelaki yang bercinta atau berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Bertemu sebab apa? Kita jumpa dalam majlis ilmu. Sahabat kita ni sayang ke dia ni. Pasal apa? Dia kalau mari kuliah, mari semua ada sekali lah kita ni. Contoh. Jumpa mana? Sahabat ni saya baik dengan dia. Pasal kita jumpa waktu pergi haji. Ni pasal ni member sepejabat. Member sepejabat. Lepas tu dapat apa panggil dia? Dia ni kalau duduk pejabat gak, masuk waktu solat mesti ajak saya semayang. Jadi saya suka baik dengan dia. Ataupun dia ni, saya kalau pergi jalan-jalan dengan dia, kalau ada program pejabat gak, kalau duduk dengan dia mesti semayang Jumaat. Ada juga jenis gitu. Kalau duduk saya duduk orang lain kadang semayang Jumaat pun tak tahu mana. Kalau semayang bukan kadang tak tahu mana, apa lagi semayang Jumaat. Jadi kalau duduk dengan dia ni, adalah semayang Jumaat. Saya duduk dengan dia semayang dua orang dalam bilik ke. Jadi saya nak berkawan dengan dia. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Orang jenis berkasih sayang lagu tu. Jangan saya suka ke dia. Bapa suka dah. Pasal rumah dia besar. Dia banyak duit. Jadi kalau saya jalan dengan dia, makan free semua. Yang tu tidak kerana Allah. Tu kerana ada belanja. Saya pergi jalan dengan dia. Suka jalan dengan dia. Pasal apa? Dia orang besar. Orang bangsawan. Di mana-mana pun boleh masuk belakang. Tak ada orang nak itu. Bawa kereta pun cumi gelap pun tak apa, JPG tak tahan, tengok ada crown kat depan. Apa berkawan dengan dia? Sebab ada kedudukan.
Orang berkawan kerana kedudukan, harta, dunia dan seumpama dengannya. Ni Allah Ta'ala sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Sahabat baik ni hari akhirat jadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Pasal apa? Sampai hari akhirat dia mengadu pada Allah. Dia ni lah sebab aku masuk panggungnya, contohlah. Dia ni lah sebab aku kriminal agaknya. Dia ni padahal atas dunia dulu nuk seronok kawan dengan dia. Betul tak? Jadi berpilihlah sahabat yang baik, berkasih sayanglah kerana Allah. Bapa kita buat baik pada jiran sebab Allah suruh. Jadi kerana Allah. Yang ke 5 dah. Yang kelima, betul. Pemimpin adil, pemuda membesarkan lelaki yang hati terikat dengan masjid. 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Okey. Yang ke 5, seorang lelaki yang bersedekah sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang sedekahkan oleh tangan kanannya. Maknanya orang ni sangat menyembunyikan sedekahnya. Ni Nabi sebut orang panggil balarah lah. Dari sudut mubalarah Nabi sebut tu, sampai tangan kiri tak tahu hak tangan kanan buat. Maknanya takkanlah bila dia nak pergi sedekah tu dia tinggal tangan dia dalam rumah gitu belah tangan. Dah. Ataupun waktu dia sedekah tu dia sembunyi tangan kanan ke belikit dia bagi dia. Dah. Dia panggil balarahnya sebut sangat menyembunyikan sedekah sehingga tangan dia pun istilahnya tak tahu apa yang. Sebab tu orang soleh dulu banyak menyembunyikan amal soleh secara umumnya, termasuklah sedekah. Kadang-kadang puasa dia tak bagi tahu dia puasa. Kita ni bimbang ke apa sebenarnya? Semalam saya kuliah pasal syirik kecil. Syirik kecil semalam. Bab akidah semalam, bab syirik kecil. Nabi paling takut syirik kecil. Sehingga syirik kecil ni apa dia? Syirik kecil ni adalah sesuatu yang boleh membawa kepada syirik besar. Okey? Dia berlaku dalam niat, dia berlaku dalam perkataan, dia juga berlaku dalam perbuatan. Syirik kecil berlaku dalam niat apa dia? Riak. Dia buat amal kerana Allah, tapi dalam masa yang sama ada kepada selain Allah. Yang mana dia tak iktikad pun orang tu boleh memberikan kebaikan kepada dia. Dia tak iktikad, cuma saja nak tunjuk. Jadilah dia syirik kecil. Tapi kalau dia iktikad, aku semayang ni untuk fulan, tu dah cari syirik besar dah. Syirik kecil ni halus sangat. Semayang memang kerana Allah, tapi dalam hati tu ada nak tunjuk ke orang. Dia tak iktikad pun orang tu memiliki kuasa. Bukan dia bagi pahala, dia tahu. Bukan dia memberikan kesihatan, bukan dia pak kita doa, tahu. Tapi hati tu nak tunjuk. Maka dia jadi riak. Bila riak, syirik kecil. Hak ni yang kita bimbang. Ulama-ulama dulu bimbang ni pasal tu, takut nak tunjuk ke orang. Siapa peringkat dalam hadis sebut 3 golongan pertama dicampak ke dalam neraka. Yang pertama orang mati syahid. Bila Allah Ta'ala tanya tentang nikmat, dia kata aku berjuang di jalan Allah sampai mati syahid. Allah Ta'ala kata bohong, kamu dusta. Kamu berjihad untuk dikatakan kamu ni hero, hebat, berani. Dan telah dikatakan kepada kamu perkara ni tak ada apa, dicampakkan ke dalam neraka. Mari golongan kedua, orang belajar ilmu, belajar Quran, mengajarkannya. Mari pun juga. Siapa peringkat apa? Allah Ta'ala kata, apa kamu buat dengan nikmat? Dia kata, aku belajar kerana Allah, mengajar Quran kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, bohong, dusta. Kamu buat ni nak suruh kata kamu ni
alim, qari, maka hari ni tak ada apa, dicampakkan dia ke dalam neraka. Mari orang ketiga, orang ahlu sadaqah. Ahlu sadaqah, apa kamu buat dengan nikmat Allah? Aku sedekah kerana Allah. Kata bohong, kamu sedekah sebab Rasul kata kamu ni dermawan. Akhirnya tiga-tiga orang dicampakkan ke dalam neraka. Isunya di mana? Isunya dalam hati. Riya merosakkan amalan. Riya merosakkan amalan. Sebab tu para salafus salih suka menyembunyikan amalan. Cumanya seseorang yang mana telah terzahir amalan dia, jangan pula-pula dia meninggalkan amalan tersebut. Kalau contoh, kalau gitu tak payah kita mengajar. Pasal apa? Nanti takut riak. Habis tu tak mengajar, duduk di rumah, duduk saja. Tak boleh lah pula. Tu kita kena pandai jagalah. Betul tak? Sama juga sedekah, tak nak sedekah. Pasal apa? Takut riak. Apa nak tinggal sedekah lah. Sedekah lah, tapi sembunyikan sedekah tersebut. Kita bimbang, amalan tersebut binasa. Dia boleh jadi, syirik kecil ni boleh jadi dengan perkataan. Perkataan yang berkait dengan riak tu. Riak tu pula boleh kita kata bagi tiga pula tadi. Riak di hati, riak pada perkataan, riak pada perbuatan. Tapi bab syirik kecil ni luas lagi daripada riak. Syirik kecil. Kadang-kadang bila orang tu kata, ada orang tanya saya lah soalan. Dia kata, apa hukum Ustaz? Orang kata, terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad. Terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad, terima kasih para wali. Tiga tu. Boleh ke kata lagu tu? Sedangkan Nabi SAW, bila orang kata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah ni apa yang Allah kehendaki dan Nabi kehendaki. Nabi kata, jangan kata gitu. Tapi sebaliknya kena kata apa? Masya Allahu thumma katalah Masya Allah. Kata cukup Masya Allah. Kadang-kadang kita ni perkataan yang melibatkan syirik kecil ni, dia kata apa? Aku ni kalau tak ada dia, habislah. Kalau tak ada dia, habis aku. Mujur atau apa? Nasib baik ada dia. Kalau tidak ada, tak ada dia, aku ni duduk dalam kubur dah ni. Contoh. Perkataan tu, perkataan yang membawa kepada syirik kecil. Pasal apa? Memang dia tak iktikad orang ni yang berkuasa, dia iktikad Allah. Tapi perkataan tu dah jadi syirik kecil. Kalau dia iktikad orang tu memang ada kuasa, dia jadi syirik besar. Tak? Jadi sebab tu, bab menyembunyikan amalan kan, kepada para ulama dia bimbang. Bukan sebab nak tunjuk ke orang saja tak. Tapi dia bimbang pahala dia hilang. Dan dia bimbang terjebak dalam syirik yang lebih besar. Syirik yang lebih besar. Dia juga berlaku dalam perbuatan. Syirik kecil berlaku dalam perbuatan. Orang pergi bersumpah di atas nama selain Allah. Ataupun pergi doa minta tawassul di kubur. Dia tak iktikad orang dalam kubur tu ada kuasa, tapi dia minta melalui orang kubur tersebut. Sedangkan Nabi SAW tak pernah sebut pun lagu tu. Kalau dia iktikad dalam kubur tu memang ada kuasa, itu dah jadi syirik besar. Halus sangat dia punya. Sebab tu Nabi SAW kata, yang paling aku takut ke atas kamu ialah syirik kecil. Pasal dia sangat halus dan tersembunyi. Baik, itu berkaitan dengan sedekah yang menyembunyikan sedekahnya. Golongan yang ke-5. Yang ke-6, lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan berkedudukan. Lalu dia kata, aku takut kepada Allah.
Okey, aku takut kepada Allah, maka lelaki ini berada dalam naungan arasy. Ni relate dengan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang ketujuh ialah lelaki yang mengingati Allah secara bersendirian lalu mengalir air matanya. Sebab apa? Kerana takut kepada Allah. Bila Nabi sebut khalian, bersendiri, hak sendiri ni payah. Hak sendiri ni payahnya. Kalau hak ramai-ramai ni kadang-kadang kita nak kata riak, belum tentulah. Ada setengah tu sebab mau pura-pura menangis nak tunjuk orang ni dia ni menangis kerana takut pada Allah. Ada setengah orang tu bukan sebab riak pun, tapi bila doa ramai-ramai ni dia jadi macam feel dia lain. Dia rasa sedih, lepas tu dengan orang tu teriak dia pun teriak juga. Dia jadi macam kan. Tapi hak istimewanya apa dia? Dia nak tahu betul ke dia takut kepada Allah. Dia duduk bersendirian, dia teringat kepada Allah lalu dia menangis. Oh yang tu susah. Yang tu susah. Kalau ramai-ramai kita ni dengar orang tu teriak, tengok kan teriak, kita pun teriak, apa pun teriak, tahu orang lain teriak belakang aku teriak juga. Nah, kalau ramai-ramai, jadi kalau ramai-ramai ni dia ada suasana hibur dia tu. Suasana tu hibur. Histeria. Taklah kadang-kadang sebab tu kita kata lah ni orang buat program-program nak suruh nangis, dia datang ke muzik sedih apa kan. Jadi dia main dengan feel tu, akhir sekali orang pun menangis. Doa pula mendayu, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ramai kan orang doa gitu kan. Oh ya Allah, aku takut pada neraka-Mu ya. Jadi dia feel dia bukan kerana takut, tapi sebab orang lain teriak, sebab ada audio punya efek, ada sebab gitu. Tapi Nabi sebut ni zakarallaha khalian. Dia duduk seorang, bangun tengah malam, duduk doa kepada Allah, dia menangis. Oh yang ni special. Ni payah nak boleh ni. Susah, memang susah. Nah, maknanya yang membangkitkan air, mengeluarkan air mata dia adalah betul-betul murni ketakutan kepada Allah. Yang tu payah. Jadi kita bukanlah kata nak tujuh sifat tu ada pada seorang. Tak. Kalau ada satu daripada 7 tu, alhamdulillah. Agak-agak mudah-mudahan lekatlah dua. Lekatlah satu. Tak ada dua. Satu pun tak apa dah. Pemimpin, tak dah. Pemuda, tak juga. Lelaki hati terikat dengan masjid. Tahulah zaman-zaman Covid ni kak. Pakai masjid pula tutup. Aduh, alah. Dua orang lelaki berkasih sayang kerana Allah. Ramai kawan tapi tak tahu sebenarnya niat gapo. Nah, kita kata je mulut je kata aku sayang kerana Allah, tapi tangan dia susah, tangan kita susah, hilang belaka tak tahu ke mana. Mulut boleh kata belaka kan. Jadi hak sedekah menyembunyikan tu, kau tu agak-agak adalah walaupun pasal apa? Sebab bukan nak terang-terangan, sebab kita duit sikit contohnya. Masuk RM1 dalam tabung masjid, ada orang gulung-gulung cara dia kan macam-macam. Tu boleh jadi kita sembunyi dah, cuma hati pula dia mari rasa takjub pula, riak tu semua macam-macam. Ujian banyak. Laki yang diajak berzina, ni minta jauh lah, kita pun tak tahu. Nabi Yusuf berkata kalau tidak kerana Allah lindungi, aku pun tak tahu lagu mana. Tu tarah Nabi Yusuf. Kita ni tak tahu, minta Allah jauh lah daripada fitnah itu. Yang seterusnya menangis kerana Allah. Yang tu payah. Kita kata daripada 7 sifat tu kalau dapat satu pun syukur dah, alhamdulillah. Okay? Cuma Allah ni dia uji, tahulah. Allah uji ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita boleh kata aku ada dah berasa dalam hati. Baca-baca tu macam aku salah seorang je. Dia panggil tu SS, dia panggil SS. Apa SS?
syok sendiri. Dia berasa dia tu. Padahal hak dia berasa tu beletu lagi. Sampai hari akhirat dia kata apa? Macam tadilah tiga orang tadi, tiga golongan. Aku berjuang di jalan Allah kerana-Mu ya Allah. Aku berjuang kerana Allah. Allah kata bohong. Mu kata yang lagu tu. Hati lagu mana hati? Hatimu nak juga orang rasa mu pandai. Masalah hati inilah paling bimbang kita. Sungguh masalah hati paling bimbang. Semalam saya baca dah lebak bab syirik kecil. Kadang-kadang bila kita berhujah, kita mari ayat Quran, dalil, hadis, ayat Quran, nombor surah, nombor ayat. Dia mari terdetik. Oh, hebat. Boleh jadi riak dah dalam masalah tu. Tapi kalau dia mari lintasan tu, kita cepat-cepat istighfar lah. Jangan kita duduk layan dia lah. Istighfar. Jangan layan. Syaitan ni memang dia mari duduk godok lintasan hati. Dia tahu kita ni. Dia saja nak rosakkan amalan kita. Jadi kalau dia ada lintasan tu, istighfar cepat-cepat. Ni kadang-kadang nak jaga hati ni payah. Nak jaga anggota amalan boleh usaha paksa diri. Tapi masalah hati ni itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf dalam ketampanan dia, kehandsoman dia, tapi dia ni terlindung daripada fitnah wanita. Jadi kita ni orang wanita tengok pun tak teliu mana dah. Hikmah lain lah. Orang tengok pun budak semak ni. Kita kalau tengok ada tubuh pun orang panggil tak sasa. Kulit pula gelap lagu tu, dah molek baru. Baik, jadi semoga Allah Azza wa Jalla, kita minta satu je, Allah selamatkan kita dari azab neraka. Mana-mana sifat, mana-mana jalan untuk masuk syurga, wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu. Boleh jadi dalam banyak-banyak tu satu je Allah Ta'ala terima. Boleh jadi. Yang satu tu pun syukur dah, alhamdulillah. Masalah kita lah ni tak tahu satu. Kalau kita tahu amalan kita diterima satu je, solat kita diterima, Allahu Akbar, nikmat besar. Tapi kita tak tahu. Yang kita boleh hanya kata sangkaan, husnudzan dengan Allah. Ya Allah, terimalah amalanku insya-Allah. Gitu yalah. Baik. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orang yang hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan sehingga ke suatu masa. Ini apa yang dimaksudkan dengan tanda? Akhir sekali Nabi Yusuf dipenjara. Okey. Sebab apa? Mula-mula dia suruh sembunyikan cerita tu. Yusuf a'rid an hadha. Yusuf jangan cerita ke orang. Okey? Mula-mula. Tiba-tiba akhirnya dipenjara. Sebab apa dipenjara? Pertama, wanita tu kata, kalau Yusuf tak nak buat apa yang aku suruh, nescaya dia akan dipenjara. Dan Yusuf tak nak buat. Okay. Tapi itu perkataan isterinya. Kenapa juga dia dipenjara? Kerana disebut juga dalam tafsir, kerana setelah daripada peristiwa tersebut, terbalik cerita. Maknanya orang mula mengatakan isteri Al-Aziz, isteri pembesar tu tidak bersalah. Lepas daripada tu, betul lah dia ni. Kalau ginilah, memang kita pula. Akhir sekali tersebar cerita yang salah adalah Nabi Yusuf. Sebab itu apabila Nabi Yusuf nak dikeluarkan daripada penjara, dia suruh pergi tanya balik wanita-wanita tersebut apa cerita dulu.
Sehingga akhirnya wanita-wanita tu kata sebenarnya Yusuf tidak bersalah. Dan dia kemudian dibebaskan. Kan kita akan sampai kepada waktu dia dikeluarkan nanti. Jadi kaitan relatif antara waktu dia di penjara dengan waktu dia dibebaskan. Menunjukkan bahawa antara sebab dia di penjara adalah kerana masa tu dia menghadapi tuduhan bersalah. Ada oleh kerana orang kata isteri Al-Aziz tidak bersalah, jadi yang bersalah adalah Yusuf. Yusuf yang goda dia. Akhirnya dia dipenjara. Okey. Tapi sebenarnya ini adalah antara sebab Allah Ta'ala nak selamatkan dia daripada fitnah tersebut. Dan akhirnya dia dibebaskan lepas daripada itulah. Okey. Sebab Nabi Yusuf bila raja suruh keluar, bebaskan dia, Nabi Yusuf kata, aku tak nak keluar sehingga ditanya wanita-wanita tersebut. Jadi wanita tu kata Yusuf tidak bersalah. Barulah Nabi Yusuf keluar. Jadi dia tak nak keluar dengan sebab raja keluarkan saja-saja. Dia nak bersihkan diri dia daripada tuduhan tersebut. Kerana apa? Kerana dia difitnah dan dipenjara disebabkan fitnah tersebut. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Kemudian masuklah dia ke dalam penjara. Bila masuk penjara, bersamanya masuk 2 orang khadam raja. 2 orang banduan bersama dia. 2 orang banduan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah bersamanya 2 banduan. Okey. Yukhbiruhuma kana ahaduhuma saqil malik wal akhar khubbaza. Ni Qatadah kata salah seorangnya adalah tukang bagi minum raja, seorang lagi tukang buat roti. Jadi 2 orang tu duduk dengan Nabi Yusuf. Bila dia tengok Nabi Yusuf ni, akhir sekali dia mimpi. 2 orang ni mimpi. Jadi Allah ada ajar Nabi Yusuf ni ilmu takbir mimpi. Jadi sebab tu kita ni kalau mimpi kena tanya orang baik-baik, orang tahu takbir mimpi. Jangan kita tanya dalam Facebook. Saya mimpi ni apa tafsiran dia. Kalau kawan-kawan kita kat Facebook tu orang ada ahli takwil mimpi, tak apa. Yang ni main teka-teka belaka ni, nanya. Jadi dia mimpi, 2 orang ni mimpi, dia kata apa? Inni arani a'siru khamra. Seorang tu kata aku mimpi perah anggur untuk dijadikan arak. Perah anggur untuk dijadikan arak. Seorang lagi mimpi aku junjung roti. Junjung roti. Ahmilu fawqa ra'si khubzan. Roti tu duduk atas kepala. Mana junjung roti. Ta'kulu tayru min. Tiba-tiba burung mari ambil roti tersebut. Nabbi'na bi ta'wilih. Bagi tahu kami apa takwil mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin, kata dia. Kami tengok kamu ni orang baik-baik. Jadi maknanya di sini nak takbir mimpi ni kena cari orang baik. Orang yang alim, orang yang tahu tentang takbir mimpi. Dia adalah ilmu macam mana orang boleh takwil mimpi ni, dia ada orang-orang dia. Kalau tanya kita, tak tahulah, tidur, sambung tidur je lah. Lepas tu mimpi ni pula, macam tadi lah kena tanya orang alim tu sebab apa. Kadang-kadang orang tu dia mimpi, dia rasa dia jumpa Nabi. Sedang dia tak pernah kenal Nabi macam mana. Pergi jumpa orang alim. Kerja orang alim ialah mula-mula tanya, apa yang kamu tengok dalam mimpi? Dia kata aku mimpi jumpa Nabi. Sif lana. Bagi tahu sifat apa yang kamu tengok.
Wajah laki putih, bersih, pakaiannya cantik, rambutnya hitam, dagunya licin. Kena dagu licin tu, tidak Nabi dah lah. Sebab sifat Nabi ni ada jago. Jadi begitu sifat dia, maka orang alim ni boleh bagi tahu, sebenarnya kamu tengok tadi bukan Nabi. Jadi sebab itu kita kena tanya orang alim. Kalau orang tanya orang jahil, sama tak kenal, ya mu jumpa Nabi, aku jumpa juga dia tu. Mari ngaku aku jumpa lah sekali. Orang zaman lah ni semua orang ngaku jumpa Nabi. Realitinya, mudahnya dia jumpa Nabi. Siapa pekat? Nabi mari tempat dia. Dia duk berzikir tu, Nabi mari. Cuba tanya dia, mu tengok tu lagu mana dia mari? Acu siflana. Acu sebut yang kamu tengok tu macam mana. Kalau dia ni orang dia tak tahu sifat Nabi, dia tak akan. Banyak orang nipu je. Ada orang tengok Nabi, tapi orang yang tengok tu tak adalah kata siapa pekat nak bangun, nak lambai ni. Jadi itu kena beringat. Takbir mimpi ni kena tanya orang yang benar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Kata Nabi Yusuf, aku bukan saja dapat menerangkan takbir mimpi kamu, bahkan tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap malam, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum dia dibawa kepada kamu. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Apa maksud qabla an ya'tiyakuma? Wa hadha min ta'limillahi iyaya. Okey, itu terjemahan dia. Maknanya kalau di sini dia boleh bagi takbir mimpi tiap-tiap tiap-tiap malam, boleh bagi tahu makanan apa yang nak datang. Gitukah dalam terjemahan? Ke dia ni boleh bagi tahu sebelum daripada datang makan malam ni, sebelum sampai makanan, aku takwil mimpimu. Okey? Cuba baca terjemahan di situ lah ke mana? Yusuf menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu. Serupa dengan hak Ana. Cari terjemahan lain. Hak lain. Hak tu Android. Apa tu apa Fadil? Air mata. Okey. Dia Nabi Yusuf berkata, makanan apa yang diberikan kepada kamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum dia dibawa kepada kamu. Itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak pula percayakan hari akhirat. Tu sama. Jadi dia kata Nabi Yusuf ni antara yang disebut ni, dia sebelum makanan sampai, dia boleh bagi tahu makanan apa. Jadi sebab itulah mereka ni anggap Nabi Yusuf ni boleh takwil mimpi mereka. Boleh takwil mimpi mereka. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah sebahagian yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula percayakan hari akhirat. Jadi sebelum dia takwil tu, dia ajar dulu tentang agama dia.
Dakwah dulu. Memang dia orang ni nak suruh takwil, tapi Nabi Yusuf bila kata aku takwil ni bukan sebab aku pandai, sebab Allah ajarkan kepada aku. Ni pun antara sifat dia lah. Selain daripada dia ni yang kita dah sebut sebelum daripada ni, Nabi Yusuf ni berserah kepada Allah dalam urusan fitnah wanita. Begitu juga waktu dia penjara, dia tidak menyandarkan ilmu takbir mimpi itu kepada dirinya. Dia bukan kata, tak apa aku pandai takbir mimpi. Tak. Dia kata apa? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ini sebenarnya Allah ajar kepadaku. Ya. Dan dia pun kata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku tinggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur dengan hari akhirat. Dakwah dulu biar orang kenal Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada takbir mimpi. Baik. Kemudian ayat yang muka surat seterusnya adalah dia terangkan pula agama yang dia ikut ni apa jenis. InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.